وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita sambung mengenai perkara yang berkaitan dengan puasa. Dahulu telah bicara mengenai rukun puasa itu ada dua. Satu, niat. Maka niat itu mesti yang pertama tabyid, hendaklah diniatkan pada waktu malam. Maka tidak sah niat pada di siang hari puasa wajib, puasa Ramadan. Dan begitu juga dalam bab puasa wajib yang lain seperti puasa nazar, puasa kafarah dan seumpamanya. Adapun puasa sunat, maka tidak mengapa kalau diniatkan di siang hari, tapi dengan syarat. Ada dua syarat. Syarat yang pertama, niat itu sebelum gelincir matahari, yakni sebelum masuk waktu zuhur. Dan yang kedua, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Kalau sudah makan, sudah minum, baru niat puasa sunat, maka tidak sah puasa tersebut. Kemudian apabila saja kita ini niat, pastikan niat itu di malam hari, maka bermulanya masuk pada berbuka puasa sampai kepada sebelum terbit fajar. Maka mestilah dia berniat. Dan yang paling afdal dia berniat yakni pada waktu sahur. Waktu sahur hampir-hampir nak berpuasa, maka kita niat masa itu, itulah yang afdal kita berpuasa. Kemudian andai katalah bila orang itu tidak berniat, maka dia puasanya tidak sah. Maka tidak sah, walaupun tidak sah, maka wajib dia tahan diri dan dia menunaikan puasa sampai habis. Kemudian selepas pada itu, yakni lepas daripada Ramadan, wajib dia mengqadakan dia puasa yang dia tidak niat pada malam Ramadan. Kemudian dikatakan bahawa seandainya ada satu pandangan mengatakan bahawa apabila saja dia ini memang tak niat, memang tidak berniat, maka mengikut pandangan daripada mazhab Abi Hanifah mengatakan boleh dia niat pada waktu siang itu, sebelum daripada gelincir matahari. Ini pandangan Abu Hanifah. Maka dikatakan bahawa seorang itu hendaklah sentiasa berniat, berniat dan pastikan niat itu mesti berlaku pada waktu malam, yakni sebelum fajar. Adapun sudah terbit fajar, maka niat itu tidak sah. Dan yang kedua, tikrar, yakni berulang-ulang, mesti setiap malam. Mesti setiap malam, maka dia pun berniat setiap malam. Malam ni niat, besok pula, malam besok pula niat. Maka hendaklah dia berulang-ulang. Maka tidak sah kalau dia niat sebulan-bulan Ramadan, kemudian dia tak niat-niat seterusnya. Maka sah hari pertama saja, hari kedua dia tak niat, ketiga tidak niat, maka hukum dia tidak sah, walaupun dia sudah niat sebulan-bulan Ramadan. Maka ada pun yang berniat sebulan-bulan Ramadan pada awal bulan itu adalah ala mazhab al-Imam Malik. Itu daripada mazhab Malik, bukan daripada mazhab Syafi'i. Maka bolehlah kita nak menggunakan mazhab Malik ini berdasarkan dua. Yang pertama, fatwa orang alim. Maka apabila sudah ada fatwa orang alim, maka boleh diguna pakai. Yang kedua, dalam keadaan darurat sahaja. Seperti apa? Seperti ada orang alim mengatakan bahawa boleh pada malam pertama niat sebulan bulan Ramadan. Tetapi kita mazhab Syafi'i, besok kena niat, lusa kena niat. Tapi kita pakai juga mazhab Malik, talfid. Kita pun sebutlah sebulan bulan Ramadan.
Kemudian bila berlaku sahaja malam ketiga, malam keempat, tak ingat. Bila tak teringat, maka oleh kerana malam pertama sudah niat sebulan bulan Ramadan, maka puasa tadi sah. Menggunakan niat yang pertama tadi, malam pertama sebulan bulan Ramadan, maka itu dikira darurat sebab tak ingat, barulah boleh pakai. Kalau tidak, kita tak boleh, kecuali kena berniat setiap malam. Kemudian yang ketiga, hendaklah ta'yin akan niat tadi. Nyatakan niat tadi. Nyatakan niat saja aku puasa esok hari bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ataupun saja aku puasa esok hari bulan Ramadan tahun ini. Maka hendaklah dia niat dengan dia nyatakan. Dan tidak boleh disandarkan niat tadi. Saja aku puasa esok hari jika saya sihat. Jika saya sihat, maka tak boleh. In asbahtu sahihan, contohnya, jika aku ni jadi orang yang sihat, jika aku pagi esok sihat, maka niat macam itu dia ada pergantungan macam itu tidak sah. Ataupun dia kata in ghairu musafir, jika tidak musafir, aku puasalah, maka ini tidak sah. Dia kena nyatakan tepat bahawa puasa saja aku puasa esok hari bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan bahawa bila saja seorang tadi puasa, bila start dia berpuasa, terbit fajar. Apa makna puasa? Tahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Maka bila sahaja terbit fajar, dia kena tahan diri, tidak boleh makan. Tetapi kalau dia sudah berniat puasa, kemudian dia pun makan-makan, dia mari ragu-ragu, ataupun dia mari syak, masuk dah ke tak lagi, masuk dah ke lagi, maksudnya azan dah ke tak lagi, subuh dah ke tak subuh lagi. Ketika mana dia ragu-ragu, ketika itu dia kena stop, jangan makan. Jangan makan, maka puasanya dikisah. Kisah. Sebab apa? Sebab dia ambil asalnya tak masuk lagi. Tidak masuk lagi, maka puasanya dikisah. Kalau dia niat, lepas niat boleh lagi makan. Yang niat itu bila masuk fajar baru tak boleh makan. Jadi tidak mudarat niat dengan sebab makan, minum dan seumpamanya. Baik, itu yang pertama, niat rukun puasa ada dua. Satu niat, yang kedua menjaga diri ataupun menahan daripada perkara yang membatalkan puasa. Ini rukun puasa. Yang kedua, al-imsaku an mubtilati as-siyam. Maka menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, kal jima', seperti bersetubuh, wal istiqa'ah, dan juga muntah. Maknanya muntah dengan sengaja. Maka muntah dengan sengaja maka batal. Muntah tidak sengaja tidak batal. Seperti dia tahu dah, kalau dia gosok gigi pagi-pagi dia jolok-jolok akan muntah. Lagi mana tak muntah, jolok-jolok dia gosok-gosok pakai dalam, muntah dia, maka batal. Kenapa? Kerana dikira sengaja. Wa wusulu ain, dan sampai sesuatu ila ma yusamma jawfan, kepada barang yang dinamakan rongga. Apa itu rongga? Seperti mulut itu rongga, hidung itu rongga, mata pula, telinga itu rongga. Yang ke kubur dan dubur itu dikira rongga juga. Maka dikatakan bahawa tak boleh masukkan sesuatu. Maka kalau orang buat swab test di bulan Ramadan, memang jelas masuk ke satu ikut rongga. Nak tahu ikut mana lagi? Memang dah jelas masuk ikut rongga, maka hukumnya batal. Kalau katanya swab test batal tidak batal, jawapannya batal. Jawapannya batal. Kerana apa? Kerana dikira memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Maka kita sudah hantar kepada satu tempat kuarantin, hantar WhatsApp
Yang tempat anak kita di kuarantin, kita dah hantar WhatsApp, kita bagi tahu pada dia jangan buat swab test kepada orang. Tak boleh ke buat malam? Kalau boleh buat malam, apa nak buat siang? Ni musim bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan. Itu satu. Yang satu orang dia kata saya ini sudah disuntik vaksin. Dekat-dekat vaksin. Lepas pada tu dos yang kedua ini kena bulan Ramadan. Maka dicadangkan dos kedua ni kuat dia kata. Sampai orang yang gagah pocok kedua pun jatuh ke bawah. Maknanya orang tu cerita dia kata orang ni gagah, orang ni tubuh dia. Dia kerja bomba, latihan dia kuat. Memang dia gagah dia. Cocok yang kedua jatuh dia. Hilang gagah dia. Masuk air tu. Tahulah cocok yang kedua ni kita tak faham. Wallahu alam. Maknanya tak. Hanya dia bagi tahu. Dia kata, saya Ustaz, yang kedua ni air bulannya jatuh bulan Ramadan. Doktor suruh makan. Sebab dos yang kedua ni tak makan bahaya. Apa bahaya sangat. Untuk bahaya tak cocok. Maknanya dia tu bahaya. Maka macam mana Ustaz? Kata jangan puasa, jangan batalkan. Minta tangguh saja, minta tangguh saja. Minta tangguh saja buat lepas raya lah. Jangan cocok. Tapi nak cocok kita buka puasa jangan. Kalau kita buka puasa nanti kita qadhakan sepanjang hidup kita tidak akan sama. Tidak akan sama maknanya. Maka dikatakan bahawa rongga itu kalau masuk sesuatu pada rongga maka hukumnya adalah batal. Batal. Kalau sekadar angin sahaja, tak apa, duduk di patang angin mulu, tak ada kerja. Angin kan sedap, duduk di patang angin mulu, angin tu. Oh sedap angin. Tu baru apa angin makan angin. Itu baru istilah makan angin, duduk di patang angin mulu. Batal ke tidak batal? Oh tidak batal. Tidak batal. Tetapi kalau isap rokok kan dia angin macam asap. Mana angin pun macam asap juga. Batal kerana dia ada rasa. Faham? Bila ada rasa maka tidak boleh. Begitu juga orang yang sedut dia punya tu inhaler. Ada rasa ke tak? Kita tak pernah sedut, tak tahu. Alhamdulillah kita tak kena lelah. Tapi kalau orang kata lelah tu dia sedut tu ada rasa. Ada setengah dia kata tak perasa oren. Sedap orang nyakit lelah, rasa oren saja. Maka itu batal, sebenarnya batal. Jadi persoalannya ada bentuk, ada sedikit rasa. Kalau sekadar angin gitu aja tak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Sekadar gas gitu, tapi gas dicampur dengan obat. Betul tak? Dicampur obat. Kalau bentuk air tu kita nampak air tu jadi kurang. Maka itu membawa kepada batal. Membawa kepada batal. Ada pun suntikan di bahu tak batal. Kenapa tidak batal? Kerana bahu ini tidak termasuk dalam di dalam rongga. Jadi ada satu orang mochi baru ni, dia telefon nak tanya juga. Dia kata dia ni sakit, jadi cuci buah pinggang. Lepas tu bila cuci buah pinggang tu adalah masuk wayar ke masuk apa-apa. Jadi kalau dia kata maknanya masuk ikut tu, kalau rongga tu dah jadi rongga macam besar tu, maka masuk ikut tu katanya batal. Batal ke tidak batal. Jadi yang dipahami mengenai rongga, dan kalau setakat masuk cocok-cocok gitu, maka hukumnya membawa kepada tidak batal. Baik, jadi ingat, elokkanlah daripada swab test tu, elokkanlah. Sebab apa? Sebab jelas sama sekali masuk melalui ikut rongga. Dan dikatakan hal kaunihi, hal keadaannya zakhiran, ingat li sami, dan keadaan dia ingat dia berpuasa. Dia ingat dia puasa. Ada pun masuk tapi tak ingat, tak apa, makan sepinggang dah. Tak puasa. Allah. Apa mu tegar dah, biar air tak minum lagi, tolong apa pedas. Maka tu kira puasa dia sah walaupun dia makan sepinggan. Makan sepinggan. Maknanya kalau kawan dia baik, la imina air baru apa? Minum. Mu tak puasa. Allah dah ingat tak apa. Tak apalah kalau betul-betul dah ingat. Kalau buat-buat tak ingat, batal. Batal hukumnya.
Maka hala kaunihi zakiran, hal keadaannya ingat, lisaumi dalam keadaan dia berpuasa, mukhtaran itu pilihan dia. Mukhtaran ni pilihan. Aliman dia tahu bahawa dia berpuasa bi anna zalika fi'lul haram, dia tahu perbuatan itu merupakan haram, maka dahlah batal dosa pula. Okey, baik. Bidayatul imsak, permulaan kita tahan lapar. Bila? Permulaan imsak, permulaan menahan diri. Kan dalam takwin aja tulis imsak. Kalau imsak, memang imsak tu makna menahan diri dah, start dah kan. Betul tak? Itu imsak. Jadi biasanya imsak ni kalau kampung kita lah. Kampung kita ni ada meriam lagi. Dong bunyi meriam lagi. Tapi tembok tak kata ada tembok kampung kita. Maknanya. Jadi orang Terengganu kata bedil bunyi bedil. Bunyi bedil. Jadi bedil yang pertama gung bunyi sekali. Boleh makan lagi. Bedil yang kedua gung bunyi yang kedua. Kalau ikut takwin tu waktu imsak. Boleh makan ke tidak boleh makan masa itu. Itu persoalan dia. Baik, kita tengok. Ittafaqal fuqaha ala anna siyama yadkhulu bi tulu'il fajri as-sani. Sepakat fuqaha ahli-ahli fiqh atas sesungguhnya puasa itu masuk ataupun puasa itu bermula yadkhulu masuk, tapi maknanya bermula bi tulu'il fajr as-sani dengan terbitnya fajar yang kedua. Fajar ni ada dua. Satu fajar kazib, dua fajar sadiq. Yang semayang subuh tu fajar sadiq. Fajar sadiq. Fajar sadiq cahaya di kaki langit tu bermanjang gitu. Kalau fajar kazib meninggi gitu maknanya. Jadi fajar sadiq, masuk fajar sadiq itu maka bermulalah berpuasa daripada fajar sadiq. Fajar sadiq. Bila azan saja maka tak boleh dah makan. Kita tak boleh dah makan kerana dah mula berpuasa. Jadi bedil yang kedua kampung kita ni, kita dengar belaka bedil yang kedua itu tidak lagi boleh lagi makan walaupun ditulis imsak. Sebab dia tulis imsak jadi orang keliru tu. Maknanya yang sebenarnya imsak itu adalah maknanya bila terbit fajar yang kedua. Hanya Nabi dia berhenti dulu. Antara Nabi berhenti dah sahur tu lebih kurang beberapa ayat. Maknanya bacaan Al-Quran dan azan pun berkumandang. Jadi berhenti awal sikit. Jadi anggarannya begitulah, waktu imsak tu waktu dah afdal dah, kita tahan lapar diri dah. Maknanya masa tu kenyang dah. Dan jangan terlalu lambat. Berapa minit? Dah minum air tak bagus. Makan. Dia ada nak rabah. Allah dah minum air. Cekak tak. Kalau makan pedah, dah minum air. Jadi janganlah lewat sangat. Memang afdal lewat, tetapi tidak afdal lewat sangat. Baik. Kemudian upaya rumu alaihi kullu munafin. Maka dah kira masuk puasa tu, maka haramlah atasnya setiap perkara yang munafik, yang menafikan lisyam bagi puasa. Apa dia? Min aklin, daripada makan tak boleh makan dah, wasyurbin, daripada minum tak boleh minum dah, warairihi, dan lain pada itu pun tak boleh dah. Tidak boleh dah perkara yang membatalkan puasa. Wa hadza ma alaihi al-amalu, dan ini barang yang atasnya amal. Maknanya apabila masuk saja puasa tak boleh lagi buat perkara-perkara yang lain. Perkara-perkara yang membawa kepada batal. Ittafaqa alaihi ulama, dan sepakat atasnya ulama fi sa'iril amsar ala mamari asar, pada seluruh tempat dan berjalannya masa-masa. Wa huwa mazhab a'immah, mazhab imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, wa jamaahil ulama, dan jumhur ulama, kesepakatan ulama ataupun kebanyakan ulama, minas sahabah, daripada sahabat, wa tabi'in, dan daripada tabi'in, wa man ba'dahum, dan orang yang selepas pada mereka. Maknanya semua sepakat bila terbit fajar sampai terbenam matahari puasa. Maknanya Imam Malik gitu kaidah. Sedap orang Imam Malik. Maknanya asal boleh makan dah.
Kita Syafi'i 4 garis. Dah sama je. Semua imam 4 itu masuk waktu maghrib maka boleh makan. Itulah permulaannya. Itulah maknanya. Kita berpuasa. Alhamdulillah puasa macam tu. Taklah panjang sangat. Panjang juga tapi tak panjang sangat. Kerana dulu panjang lagi. Dulu awal-awal puasa sudah beritahu kan ceritanya bila antara maghrib dengan isyak je boleh makan. Bermakna mereka berpuasa bila isyak sampai maghrib esokan. Panjang ke pendek? Panjang. Tapi kalau waktu tu panjang, arus pok-pok kita kuruh lah ke. Ramai jadi kuruh. Maknanya lepas pada isyak lepas tu garis esokan. Isyak garis esokan. Tapi tengoklah garis antara garis isyak makan buah hati lah. Buah hati makan. Tanya anak buah kita, dia sahur, dia ambil air botol hopso tu. Banyaknya air. Ya tu biasa lah. Sahur habis semua botol tu. Parok minum air. Maka dikatakan bahawa seorang tadi berpuasa bila? Daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi disebut waqad rawa al-Bukhari wal Muslim, telah riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim an Adi ibnu Hatim, daripada Adi ibnu Hatim radhiyallahu anhu qala, katanya lamma nazalat, tak kala turunnya ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, hinggalah nyata bagi kamu benang putih daripada benang hitam daripada fajar. Cerita dah ni kan, benang putih benang hitam itu. Qultu, kata aku berkata, katanya Adi ibn Hatim, ya Rasulullah inni aj'alu tahta wisadi iqalaini, ya Rasulullah saya letak bawah bata 2 ikatan, 2 benang yang diikat. Dah Nabi baca ayat hatta yatabayyana al-khaytu, hinggalah nyata bagi kamu benang putih daripada benang hitam. Maka dia ambil benang putih, dia ambil benang hitam, dia letak bawah bata. Dia letak bawah bata. Iqalan abyad wa iqalan aswad, ikatan benang putih dan benang hitam. Aqiful laili minan nahar, aku nak tahu supaya aku mengetahui malam daripada siang. Apa maksud dia ni? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, inna wisadaka la'aridun, sesungguhnya bantal kamu ni akan mendatangi ia, innama huwa sawadul laili wa biyadun nahar, maka sesungguhnya iaitu malam gelap pada waktu malam, putih pada waktu siang. Makna dia kata dia ambil putih hitam dia tak faham apa maksud Nabi. Nabi kata begini, sebenarnya benang tu, kalau benang putih bila sampai waktu siang nampaklah putih. Bila putih pula, benang putih tu bila malam jadi gelap, sebab dia gelap malam. Jadi yang dimasukkan benang putih pada benang hitam bukan benang tu. Yang dimasukkan benang putih tu fajar. Yang dimasukkan benang hitam itu terbenam matahari. Jadi sahabat ambil benang sungguh. Mana yang benang putih tukar jadi hitam? Maknanya macam mana benang putih tukar jadi hitam? Memang tak tukar dah. Itu maksud dia. Nabi kata, maksudnya kalau mu tak bawa batal, mu nanti kalau ada benang tu, maka putih itu siang, nak kan cerah nampak putih. Gelap itu malam. Maknanya maka berdasarkan ayat itu menyatakan puasa kamu bermula daripada terbit fajar kepada terbenam matahari. Terbit fajar itu ada kinayah daripada benang putih. Dan terbenam matahari itu kinayah daripada benang hitam. Benang putih daripada khaytul abyad, dan yang hitam khaytul aswad. Okey, baik. Riwayat daripada Bukhari dan Muslim dan juga Imam Malik An-Nasa'i daripada Aisyah radhiyallahu anha wa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum, dan juga Abdullah ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
adalah Nabi SAW bersabda, inna bilalan yu'azzil bilail, maka Sayyidina Bilal mengazankan pada waktu malam. Faqulu washrabu, makanlah kamu, minumlah kamu. Kan Sayyidina Bilal azan. Bilal, inna bilalan yu'azzin bilailin, maka Sayyidina Bilal azan pada waktu malam itu. Faqulu washrabu, makan dan minumlah. Lepas kalau Sayyidina Bilal azan, mu makan mu minum. Apa maksud dia? Kita dengar dulu hatta yunadi ibnu Ummi Maktum, sehinggalah kamu dengar seruan daripada Abdullah ibnu Maktum. Nakabo, zaman Nabi azan 2 kali. Zaman Nabi azan 2 kali. Azan pertama oleh Sayyidina Bilal. Kalau Sayyidina Bilal azan, orang tak tidur dah. Suara dia macam mana wallahu alam. Kata guru kita, kalau Sayyidina Bilal azan, sahabat-sahabat tak tidur dah dengar. Dia punya zauk dia. Maknanya Sayyidina Bilal, suara dia tinggi macam mana wallahu alam. Maknanya maka dikatakan Sayyidina Bilal azan dulu. Masa Sayyidina Bilal azan tu, kulu washrabu, boleh pergi makan minumlah kamu, tak ada masalah lagi. Hatta sehinggalah yunadi ibnu Ummi Maktum, sehinggalah datangnya azan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Bila saja azan Abdullah ibnu Ummi Maktum, barulah masuk subuh. Sedangkan Abdullah ibnu Ummi Maktum tu buta. Tapi walaupun buta, dia tahu dah kalau Sayyidina Bilal azan masa ni, dalam masa sekian masuk subuh. Mana hebat, tidak hebat Bilal muazzin Rasulullah. Maknanya. Lalulah hadis ini menunjukkan wa ghairuha, dan lainnya sarihah secara terang-terang fi wujubi imtina, dalam wajib menegah ta'am, daripada makan, bisima'in nida'i salat, dengan mendengar seruan azan sembahyang. Maknanya bila dengar azan, di situlah bermula tahan lapar dan dahaga. Faman sami'al azana, sesiapa yang mendengar azan, wajib alaihi imsak, maka wajib atasnya menahan diri, jangan makan, jangan minum. Wa in kana fi famihi, macam mana kalau makan dalam mulut dah? Kalau dia pun makan dah saja, dia pun makan, dia pula cicoh hak pedas pula. Dia cicoh kepuk, wahai kepuk kok. Sahur pun makan kepuk. Dia pun ambil kepuk lekor, dia pun cicoh. Dia cicoh kepuk lekor saja, orang azan selalu. Boleh naik tak? Boleh tak? Dah pedah ada muka. Dah macam mana? Jadi kalau ada dalam mulut dia tadi, baikkan fi ma'fi luqmatan, kalau ada dalam mulut satu suapan, au jaz'ati ma'in, ataupun satu teguk air. Satu teguk air dalam mulut. Dah masuk dalam teguk air, baru masuk dalam mulut saja. Fa wajaba alaihi ayyal qiyam, wajib dia keluarkan balik. Wajib dia keluarkan balik. Fa ini bertalaat. Gua ni kalau telan dah masuk dalam mulut, alang-alang perkara, alang-alang celup perkasan biar sampai ke perkalengan, alang-alang dalam mulut biar sampai telan. Dah gua ni kalau dia telan, fa in ibtala'aha, kalaulah dia telan, dah telan, kalau dia telan, wa huwa mubtir, maka batallah puasa dia. Wa alaihi ma yazimu mubtir minal ahkam, maka atasnya barang yang melazimkan perkara yang membatalkan puasa daripada hukum. Maknanya apa? Maknanya kalau dia makan, maka batal. Bila batal, jangan salah faham. Apa dah puasa? Pagi tadi batal. Mungkin dah puasa. Mu dah batal, aku batal. Dah. Walaupun telan, orang itu telan, masa tu azan dia telan, maka dia pun tanya, ustaz, batal tak batal? Batal. Oh, batal. Jadi puasa dah sah. Oh, gitu, pula-pula tu bahang lalu, makan lalu. Dia makan dah, dia kena tahan juga. Lapar dan dahaga, dan dia kena qada akan datang. Kena qada akan datang. Okey, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.